Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sekejap ya, sekejap. Satu aja. Okey, minta maaf ya, ada kena sikit. Baik. Alhamdulillah, syukur ya datang izin lagi pertemuan kita pagi ini ya. Untuk tajuk seterusnya. Baik, mungkin ya sebagian kita dah terima nota yang saya postkan tu ya, yang mana ada kitab kita boleh rujuk pada kitab, dan insya-Allah yang mana tak sempat nak print ataupun yang belum milik kitab lagi, insya-Allah saya akan bantu dengan slide ya, slide yang kita sediakan nanti insya-Allah. Baik, untuk hari ini ya, kita di siri yang ketiga dah ya. Masih lagi di dalam bab yang kedua ya. Kalau buku tajwid di bab yang kedua. Dan kita di muka surat 69. Di bawah tajuk iqlab. Baik ya. Pengertian iqlab. Dari segi bahasa, iqlab berarti tukar. Ya, ditukar. Dari segi istilah pula, iqlab berarti menukarkan sebutan nun sakinah atau tanwin kepada mim dengan menjaga ikhfa dan dengung. Okey, maksud dia ya, apabila nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan ba, jadi suara nun sakinah ya, hendaklah ditukar kepada bunyi mim ya, dengan menjaga ya, dia punya ikhfa, disembunyikan mim tu dan dengung. Yang penting dengung tu sama ya. Jangan tinggalkan dengung. Macam mana nak jaga dengung dan disembunyikan suara mim tu? Dengan cara bibir tidak dirapatkan. Ataupun kalau dirapatkan bibir dengan amat ringan sekali. Itu cara untuk membaca pada hukum iqlab. Ya, bila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Jadi masa mendengungkan tu, jangan disentuh langsung, masa dengung tu, jangan sentuh langsung huruf ba tu. Ya, selesaikan masalah dengung pada mim yang disembunyikan tu secara samar-samar. Dengung tu wajib dengan dua harakat. Ya. Okey, dia bagi contoh situ, mana sebelum tu huruf iqlab pada hukum nun sakinah ni cuma satu saja, iaitu huruf ba. Contoh yang dibagi di situ ya, ada beberapa contoh dalam keadaan nun sakinah bertemu dengan ba ataupun tanwin. Huruf yang bertanwin bertemu dengan ba. Jadi kalau kita perhati apabila nun sakinah bertemu dengan ba,
huruf nun tu diletakkannya huruf mim kecil. Dan mim ni dalam keadaan ekor dia tu tegak ke bawah. Iaitu menunjukkan hukum iklab ya. Ada satu lagi mim yang ekor dia serong ke kiri. Itu bukannya hukum iklab ya. Itu adalah tanda waqaf lazim. Itu beza sedikit. Okey. Jadi kalau kita perhatikan di atas huruf nun tu dia letaknya mim kecil. Ini mana hukum iklab. Jadi bacaan dia tu hendaklah didengungkan nun tu kepada suara mim. Dan disembunyikan pula dengung mim tu secara samar-samar saja. Contoh yang bu'a, jangan sentuh langsung ba tu dulu. Selesaikan dengung dengan kadang-kadang kita mungkin tersalah anggap bila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan ba, kita letakkan dengung tu di sisi ba pula, dekat dengan ba. Itu tak betul ya. Mim ba, dia lekat gitu. Mim itu dah idgham ya. Ataupun dia masuk terus ke suara nun ke dalam mim secara sempurna. Ini hukum idgham sebenarnya ya. Kalau baca betul mim ba bima, itu pun tak betul juga. Jadi hati-hati dalam membaca hukum Islam ya. Jadi contoh dia ada beberapa contoh ya. Kalau bagi huruf yang bertanwin ya, contoh pada baris dhammah, dia akan letakkan mim kecil di sebelah tanda dhammah tu. Ya. Bacaan dia sama juga. Sami'un basir. Ya. Sami'un. Jadi jangan dirapatkan bibir. Itu kaedah kita membaca huruf pada hukum iklab. Jadi dalam muka surat 69 tu pun dia ada sebut ya cara bacaan. Apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hendaklah ditukarkan sebutan nun kepada suara mim secara ikhfa beserta dengung. Ya, itu penting tu ya. Ditukarkan suara nun tu kepada mim secara ikhfa, secara sembunyi kata dia, dan dengung. Itu dua perkara tu kena jaga. Maksud ikhfa berarti sembunyi. Ya, ikhfa sembunyi. Ia dengan di sisi ialah melafazkan sebahagian huruf saja dan menyembunyikan sebutan sebenarnya. Mana sebahagian huruf mim tu saja yang kita sebut. Ya, sebahagian lagi itu kita simpan, sorokkan dia. Sebutan ikhfa di sini dapat dipastikan dengan meringankan sebutan mim dengan tidak merapatkan bibir sepenuhnya. Itu dia kata maksudnya. Jadi kalau nak rapat bibir itu dengan ringan, mana tak sepenuhnya. Ataupun direnggangkan sedikit bibir sekadar boleh celus udara. Itu maksud dia ya. Baik, tanda dia dah berada di muka surat 70 tu dia ada tutup tanda hukum iklab, di mana kalau huruf nun tu sendiri dia akan letak huruf mim di atas dia. Kalau huruf yang bertanwin ya, tanwin ni ditinggal satu baris dan satu baris lagi diganti dengan huruf mim kecil tu tadi. Sama ada dia letak pada baris atas, baris bawah atau baris depan, itulah yang kita kenal tu ya. Okey. Sebab iklab. Ini izwin, ini akan keluar dalam periksa. Sebab iklab. Ini kena ingat. Okey. Dibaca iklab pada nun sakinah bertemu dengan ba kerana sukar untuk membacanya secara izhar. Izhar ni apa? Jelas. Atau secara idgham. Idgham ni apa? Gabung. Mana adalah sukar untuk dibaca, kalau nak dibaca secara izhar pun susah, nak digabungkan nun dalam ba tu pun agak sukar dalam bacaan ya, sebab dia. Walaupun nun dan ba itu berlainan pada mahras dia. Kalau berlainan pada mahras, apa istilah dia? Tabaun ya. Tabaun memberi maksud berjauhan. Mahras dan bersamaan pada kebanyakan sifat. Walaupun sifat nun dan ba ni tadi banyak yang sama, tapi kerana kedudukan makhras dia tu berjauhan, maka tak boleh nak digabungkan. Itu sebabnya ya. Tapi kalau makhras berlainan, sifat mereka sama semua, boleh digabungkan. Walaupun dia punya makhras berjauhan, macam nun bertemu dengan mim ya, yang kita dah belajar sebelum ni. Tu keadaan dia. Okey. Cara yang paling hampir ialah dengan melafazkan dengan cara pertengahan antara izhar dan idgham, iaitu secara ikhfa. Tetapi ikhfa yang berlaku pada sebutan iklab ini adalah ikhfa majazi. Ikhfa majazi ni maksud dia samar-samar.
bukan ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ni memang sebenar-benar ikhfa yang kita sembunyikan lah. Pada mim, pada nun bertemu dengan ba ni, kita sembunyikan mim tu secara orang kata nampak tak nampak je, Aida. Itu. Kerana yang diikhfakan di sini ialah sebutan mim yang ditukarkan itu, bukan sebutan nun sakinah itu sendiri. Jadi nun dah tak ada cerita dah di sini dalam hukum ikhlas. Yang kita nak baca adalah pada suara mim yang disembunyikan. Dan jangan usik ba lagi. Ba biarkan dia bersendiri. Tutup dulu huruf ba dengan jari, dengungkan mim tu tadi secara sama-sama dulu 2 harakat, dah selesai baru ambil baris ba selepas tu. Ya. Okey, cuba kita tengok dia punya rajah ni bagi apa ni ya, kotak. Tu dia kata mahrat dan sifat antara nun, mim dan ba. Yang itu sebagai inilah ya, tambahan di mana kalau kita perhatikan nun duduk hujung lidah, hujung gusi, mim pula duduk di 2 bibir dan dirapatkan. Manakala ba juga 2 bibir yang dirapatkan. Cuma beza mim dan ba ni, mim dirapatkan dengan ringan bibir, ba dirapatkan dengan kuat. Jadi bila kedudukan sama di bibir macam tu, istilah dan tajwid dipanggil tajanus. Tajanus. Baik, itu bab ikhlas. Selesai. Kemudian kita tengok pada ikhfa hakiki. Ya, ini cukup penting. Ikhfa hakiki ni cukup banyak di dalam Al-Quran. Hukum ikhfa ni yang memerlukan kita mahir dalam bacaan hukum ikhfa. Kerana ia memiliki 15 huruf. Ya, ikhfa ada 15 huruf. Apa yang dia contohkan di muka surat 71 tu. Cuma boleh dibahagikan ya. Daripada 15 huruf, 5 huruf ikhfa ni dia dengung dia dibaca dengan tebal. Manakala 10 huruf lagi dengung dia dibaca dengan ringan, nipis. Itu maksudnya ya. Okey, dari segi bahasa ikhfa bererti sembunyi. Hakiki bererti berlaku dengan sebenar-benarnya. Yang ni yang kena faham betul ya. Kenapa diletakkan ikhfa hakiki. Hakiki itu makna perlulah disembunyikan dengan sebenar-benarnya. Dari segi istilah pula, ikhfa bermaksud membuat sebutan pertengahan di antara sebutan izhar dan sebutan idgham beserta dengung. Beserta dengung tu tolong highlightkan dia. Kadang-kadang kita baca ikhfa dah betul, dengung pula tak sampai. Baik, bila kita baca kitab tajwid, bila dia bagi hukum-hukum dengung kata dia ni kan, mesti kita set dalam minda kita, dengung tu bermaksud 2 harakat dengung 2 harakat. Yang tu Kalau dia kata tanpa dengung, mana bukan kata tak ada dengung langsung, Kalau dalam keadaan izhar, dengung tu masih ada tapi sedikit. Tapi kalau dia kata dengung, itu 2 harakat, nampakkan dalam bacaan. Okey, contoh-contoh pada hukum ikhfa hakiki itu bagi 5 ke semua 15 huruf ada diberi contoh dalam kitab sana. Okey, sini saya nak kutip beberapa contoh yang dia bagi supaya kita dapat membantu dalam masa bertalaki nanti. Pertama dia bagi pada huruf ta. Kebetulan pada kalimah ini kuntum Okey, dalam hukum ikhfa apabila nun sakinah, huruf sebelum nun tu, hurufnya berbaris dhammah. Hati-hati masa membariskan baris dhammah yang nak selepas tu kita nak ambil dengung pada nun tu tadi. Jadi ikhfa ni kita faham dengung nun yang disembunyikan secara hakiki, secara sebenar-benarnya Jadi untuk mendapatkan dengung nun yang disembunyikan, cara bacaan dia hendaklah dikawal hujung lidah, jangan menyentuh busi hadapan kita. Atau langit-langit hadapan tu, busi kita. Jangan, lidah dikawal. Lidah tu orang kata dia floating di situ saja. Jangan sentuh ataupun jangan terlalu jarak sangat. Dia hampir-hampir saja. Cuma perlu dijaga apabila sebelum nun sakinah itu hurufnya berbaris dhammah. Jaga jangan dipanjangkan pada baris dhammah. Yang nak dipanjangkan di sini adalah dengung nun tu yang disembunyikan tadi sebanyak 2 harakat. Jadi pada baris dhammah kaf tu nak dialah dicepatkan. Kun. Jadi macam mana nak jaga? Segerakan ambil nun. Selepas dibariskan kaf dhammah,
Ya, cepat-cepat tukar bibir dalam keadaan lebar. Kuntum, ya, kuntum. Dengan kuntum dalam keadaan bibir dimuncungkan. Ismam. Bacaan itu jadi satu kesalahan kerana dalam bacaan itu kita meletakkan suatu suara waw mat, ya, yang panjang tu, mana kita menambah huruf mat di dalam tu. Itu yang salahnya. Okey, itu satu yang perlu kita jaga. Satu lagi, kalau huruf berbaris kasrah. Contoh kita tengok pada huruf sin yang dibagi di sana. Al-insan. Hati-hati pada baris kasrah ni. Jangan dipanjangkan juga baris kasrah ni. Kita panjang begitu. Tak mau ya. Dia cepatkan juga. Insan. Begitu cara bacaan dia. Baik. Itu yang saya contohkan tadi adalah contoh ikhfa sughra. Ya, ikhfa hakiki sughra. Apa dia ikhfa hakiki sughra? Apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan 10 huruf istifal yang menjadi huruf ikhfa hakiki. Ya. Jadi pada 15 huruf yang dibagikan di atas tu, huruf-huruf istifal adalah terdiri daripada ta, ta, jim, dal, zal, zai, sin, sin. Ya. Kemudian fa dan kaf. Itu ada 10 5 daripadanya iaitu sad, dad, ta, za dan qaf. Ini adalah huruf isti'la. Jadi apabila nun sakinah atau tanwin bertemu salah satu daripada 5 huruf isti'la ni, dengung itu ditebalkan. Yang disebut ikhfa hakiki kubra. Walaupun dalam kitab disebut secara umum ikhfa hakiki saja, tetapi dalam bacaan ada 2 bentuk ikhfa. Satu dengung yang ditebalkan, satu lagi dengung yang ditebalkan apabila dia bertemu dengan huruf isti'la. Sad, dad, ta, za dan qaf. Baki itu ikhfa hakiki sughra, iaitu dengung dia dinipiskan. Okey, kita ambil suatu contoh apabila nun sakinah bertemu dengan huruf isti'la pada hukum ikhfa ni, iaitu huruf sad. Yang suruh, yang dengung dia tu ditebalkan. Ya. Berbeza kalau dia berjumpa dengan huruf sin ataupun huruf sa atau min, yang dengung dia dibezakan sedikit. Ya. Dengan huruf isti'la ditebalkan, dengan huruf istifal dinipiskan. Itu sedikit contoh dan yang ini kita akan praktiskan dalam masa kita bertalaki nanti insya-Allah Jadi cara bacaan pun dia bagi contoh di muka surat 72 okey. Cuba kita tengok cara bacaan ikhfa hakiki di muka surat 72. Di dalam nota pun saya ada bekalkan juga yang mana yang boleh print tu. Kalau yang tak ada kitab, yang tak dapat nak print nota, insyaAllah selepas ni saya share dengan slide nanti. Baik, yang pertama kata dia, cara bacaan, hujung lidah hendaklah dikawal dari menyentuh gusi depan sebelah atas. Kawal lidah jangan menyentuh hujung gusi. Kerana jika menyentuh gusi, ini akan menyebabkan nun itu dilafaz sama seperti cara sebutan izhar. Nampak tak beza dia Kalau nun itu menyentuh gusi, itu untuk hukum izhar yang dijelaskan. Kalau lama pula nun itu menyentuh gusi, dengung dia itu hukum idgham. Jadi beza di situ Tetapi bagi ikhfa hakiki, lidah tidak menyentuh hujung gusi. Itu je beza dia. Okey, yang kedua dia kata hendaklah juga dipastikan tiada unsur gabungan nun dengan huruf selepasnya. Yang ini yang menjadi perbahasan hangat sebelum ni lah pula. Ada yang kata ni ada 15 macam bunyi katanya. Okeylah, tak apalah itu mungkin satu pendapat ke ataupun ni. Tapi tidak dapat dibuktikan. Itu masalahnya. Yang kata nun berjumpa dengan zal bunyi dia begini dengung. Nun berjumpa dengan sin begini. Nun berjumpa dengan sod begini. Tapi tak dapat nak dipraktiskan dalam bacaan. Jadi dalam kitab ni dia sebut
hendaklah dijaga atau dipastikan tiada unsur gabungan nun dengan huruf selepasnya, terutama pada nun yang bertemu dengan huruf-huruf sin. Itu dia bagi contoh dia, siapa ni macam dengan fa ni. Ini masih ada lagi dalam bacaan kita ya. Dia akan digabungkan nun ke dalam fa. Anfusahum. Tak mau lagi. Lepas ni yang kita tak mau dengar lagi bila nun sakinah bertemu dengan fa ya. Bunyi dia anfusahum. No more. Macam mana kita nak kawal dah? Ya. Kawal jangan gigi atas ni menyentuh bibir bawah kita ni. Itu nak kata idgham pun tidak ya. Dia sama-sama idgham sama-sama. Sebenarnya dia dalam bacaan ifa ya, yang nak dijaga lidah saja. Jangan beramal dengan lidah dalam bacaan ifa. Lidah tu floating di situ aja. Ya, berjarak sangat daripada busi langit-langit pun tidak, dekat rapat sangat pun menyentuh sangat pun tidak. Dekat di situ je. Dia ada rest dekat pertengahan tu saja. Dan di situ al-usahum. Lepas habis dengung 2 harakat baru kisahkan di mana marus fa. Jangan masa dengung tu kita ambil siap-siap marus fa duduk dalam dengung tu. Itu satu kesalahan ya. Jadi dia bagi beberapa contoh huruf tu yang selalunya berlaku seolah-olah macam digabungkan. Ini kena jaga ya. Kemudian yang ketiga kata dia, hendaklah juga dipastikan tiada unsur suara panjang pada sebutan nun seperti perkataan ni tadi yang kuntum ya, dilafaz secara kuntum begitu ya. Tak mau. Dia cepat kita tarik bibir. Habis selesai je pada domah, cepat tarik bibir. Dengung dia nipis. Kuntum shadiqin. Itu contohnya ya. Okey, yang keempat kata dia, dengung ifa itu adalah sekadar 2 harakat dan ia ada 2 cara kata dia. Nampak ya, dengung ifa ni kata dia 2 cara saja. Tidak sampai 15 cara ya. Yang pertama kata dia tafkhim, iaitu menebalkan dengung apabila nun bertemu dengan huruf ikhfa yang terdiri daripada 5 huruf tadilah ya. Dan yang kedua dengung yang tarqiq, iaitu dengung yang dinipiskan, iaitu meringankan dengung apabila nun bertemu dengan baki yang 10 huruf itulah yang tu ya. Jadi bila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan zal, contohnya sa, sin, fa ya, kaf, semua dengung dia tu diringankan ataupun dinipiskan. Bezakan dalam bacaan. Okey, tahap-tahap ikhfa ni pun kena ambil perhatian juga ya. Yang dimasukkan tahap teratas ya, ada 3 huruf ni sa, ya, ta, dal dan to. Kenapa? Dia paling hampir dengan ujung lidah, ujung langit-langit, ujung gusi. Jangan sampai ada unsur-unsur gabung dalam bacaan. Ya, itu yang disebut ni. Yang terendahnya pada kaf dan qaf. Kerana 2 huruf ni jarak dia dengan nun dia agak jauh sikit kerana dia duduk di anak tekak. Itu yang terendah ya. Yang pertengahan ni pada baki tadilah ya, seperti ta, jim, zal, zai ni kerana dia nak kata jauh tidak pun dengan nun pun tidak ya, nak kata dekat sangat pun tidak. Ya, dia pertengahan saja. Tapi yang dekat dengan nun tu ya, pada huruf ta, dal, to ni hati-hatilah jangan sampai menyentuh mata dan to dalam dengung tu tadi ya. Okey, itu selesai bab ikhfa. Jadi tanda-tanda ikhfa ni kita boleh kenal apabila nun yang tidak membawa baris ataupun kalau tanwin baris itu selisih. Untuk baris atas ke bawah tadi ataupun yang berbaris depan tadi ya. Baris depan dia berbentuk 99 ya. Okey, kalau izhar, bacaan izhar kita dah faham kenapa nun sakinah bertemu dengan huruf-huruf di kerongkong, hukum di izhar, sebab dia kerana berjauhan makhraj. Ya, bermakna nun di ujung lidah, huruf-huruf halqi ni duduk di seluruh kerongkong. Mana jauh dah tu tabaud dia kata. Yang dibaca dengan idgham yang kita belajar sebelum ni,
Kerana kedudukan nun dengan huruf-huruf idgham tu, huruf idgham ada berapa? Ada 6 kan? Jar malun. Jadi kedudukan huruf ni ada yang bersamaan dengan nun, makhraj dan sifat, ada yang sejenis pada sifat dengan nun seperti huruf mim, ada yang berhampiran atau takorub. Makhraj dengan nun iaitu ra dan lam, ya. Ada yang digabungkan secara nakis iaitu waw dan ya, kerana tajanus pada makhraj, pada sifat-sifat huruf antara ya dengan waw, waw dengan mim. Yang tajanus ya dengan waw dia tajanus pada sifat, waw dengan mim pula dia tajanus pada makhraj, manakala mim dengan nun pula dia tajanus pada sifat huruf. Jadi itu yang digabungkan secara nakis tu, may yasha miwa, itu bacaan dia. Jadi bagi hukum ikhfa ni pula, kita tengok di situ. Kenapa perlu disembunyikan sampai begitu sekali? Alasan membaca ikhfa pada huruf-huruf ini adalah kerana tiada kaitan yang berdekatan. Nak kata dia hampir pada makhraj dengan nun, huruf-huruf ikhfa ni pun tidak juga. Contoh nun dengan ta, nun dengan to, nak kata takorub tidak. Berbeza dengan nun bertemu dengan ra atau dengan lam. Atau nun bertemu dengan nun pada makhraj dan sifat, ataupun nun bertemu dengan mim, dia tajanus pada keseluruhan sifat. Sedangkan huruf-huruf ikhfa ni, keadaan dia, hubungan dia dengan nun ni nak kata takorub pun tidak, kerana antara nun sukun dengan huruf-huruf tersebut pada makhraj dan sifat yang membolehkan ia dibaca dengan idgham. Huruf-huruf tersebut tidak juga berjauhan, nak kata tabaun pun tidak. Tabaun jadi dengan nun adalah huruf-huruf di kerongkong sahaja. Tapi ini huruf semua duduk di lidah. Antara duduk lidah dengan gigi, lidah dengan gusi, lidah dengan geraham. Itu kedudukan. Nak kata jauh pun tidak, dekat pun tidak. Jadi ini untuk membolehkan ia dibaca dengan izhar. Kalau nak kata jauh, bolehlah dibaca dengan izhar. Kalau bersamaan, bolehlah dibaca dengan idgham. Jadi dalam ikhfa ni, huruf ni tidak jauh, tidak dekat. Maka sudah tentulah cara pertengahan adalah ikhfa, iaitu menyembunyikan sebutan nun sukun dengan tidak melafazkannya dengan sempurna. Jadi bila ditanya dalam periksa nanti, kenapa dia dibaca dengan ikhfa, jawapannya dia 4T. Tidak tabaud, tidak takorub, tidak tajanus, tidak tamasul. Yang tu sebab dia, kenapa dia diikhfakan. Ini dalam hukum nun, dia punya formula ni dalam hukum nun saja, jangan dibuat kaitkan dengan hukum mim, hukum lam nanti. Asal lam ke mim tu dia orang punya masalah. Sekarang kita tumpu pada hukum nun saja, sebab-sebab tu tadi, Okeylah, kita tengok tu peringatan tentang tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Satu lagi hukum yang ada di dalam nun sakinah tadi. Okey, bab ikhfa tadi selesai, Jadi mungkin kalau baca bersendirian nanti boleh faham, dan saya akan bantu dengan slide selepas ni, insya-Allah kalau ada masa nanti. Satu lagi hukum yang kita berjumpa dalam Al-Quran ialah pertemuan tentang tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Banyak kita akan jumpa, ini ada lebih kurang ada 40 tempat. Cuma yang kita biasa baca dalam 34-35 tempat. Yang baki itu ada hukum tapi jarang sangat kita baca kerana dia duduk di hujung ayat. Baik, apabila tanwin bertemu dengan hamzah wasal, nama hukum dia irtiqa' il-sakinain. Jadi cara bacaan dia hendaklah ditinggalkan tanwin tadi satu baris, seperti qauman tadi tu, qauman pada contoh yang dibagi tu pada surah Al-A'raf ayat 164 tu. Qauman, mim yang berbaris dua tu, tinggalkan satu baris, qauma bunyi dia, dan satu baris yang kita hilangkan tu ditukarkan dia menjadi nun berbaris kasrah. Qaumanillah, bacaan dia begitu. Semua tempat-tempat yang kita jumpa apabila tanwin bertemu dengan hamzah wasal, maka tanwin tu tinggalkan satu baris, dan satu baris yang tu ditukar kepada nun yang berbaris kasrah sahaja. Dia tak boleh bawa baris yang lain. Jadi baris tanwin tu kekalkan. Kalau dia baris fathah, bunyi fathah lah, qauma. Kalau dia berbaris dhammah, dhammah lah. Adunil.
Contohnya kalau dia berbaris kasrah lah. Birulaminis. Begitu cara bacaan dia. Ya. Ini rasanya tak ada masalah sangat pada hukum pertemuan dua sukun. Ya. Boleh nampak tu? InsyaAllah ya cikgu ya. InsyaAllah cikgu. Ambil pelan-pelan insyaAllah. Okey. Saya ada dapat permintaan lah daripada kawan-kawan kita Aida, boleh izinkanlah dia terlepas yang siri-siri yang sebelum ni. Ya. Jadi tak apalah. Dalam slide ni saya sambil lalu sajalah kita nak apa semua pun mungkin tak sempat baca nanti kan, tengoklah keadaannya. Tapi sambil sekali lalu saya akan terangkan siri-siri yang bab yang kedua ni hukum izhar, hukum idgham. Dan hari ini ikhfa dan iqlab ya, insya-Allah. Biar kita tengok slide. Nanti saya ambilkan slide kita. Okey, boleh nampak ke? Nampak Ustaz. Nampak ya, alhamdulillah. Okey, baik. Kita tengok sedikit ya, daripada slide ni bagi yang tidak memiliki kitab ataupun yang tak sempat nak print nota ya. Dan kita ulang sedikit yang lepas. Ya, yang lepas kita di bawah siri yang pertama dulu di bawah tajuk izhar halqi dan izhar mutlak. Ya. Izhar halqi dan izhar mutlak ni apa? Bila okey ini secara keseluruhan dulu kita share dulu ya. Hukum nun sakinah dan tanwin ni dia ada 6 hukum secara umumnya. Ya, ada izhar halqi, izhar mutlak, idgham al-ghunnah dan idgham bila ghunnah. Ya, yang dah lepas yang kita dah bahaskan sebelum ni, dan hari ini beriqlab dan ikhfa. Baik, kita tengok dulu ya pada ini tanda-tanda bagi hukum nun sakinah dan tanwin dalam hukum ni ya, sama ada izhar ke dia, ikhfa ke dia, iqlab ke dia. Di mana hukum nun ada yang dalam keadaan dia bersabdu ya, wajannat, ada nun yang tidak berbaris, unzila, ataupun ada nun yang bertanda sukun, min ataupun munkha. Ini semua menunjukkan hukum-hukum nun sakinah. Begitu juga apabila huruf itu bertanwin. Tanwin dia kalau kita perhatikan ada yang selisih, ada yang selari, ada yang berbentuk 69, ada yang berbentuk 99. Ini semuanya tergolong dalam hukum nun sakinah dan tanwin. Ya. Jadi tanda-tanda ni insya-Allah dapat membantu kita mengenal nama hukum. Baik, pada izhar halqi kalau kita perhatikan di sini ya, iaitu dijelaskan suara nun tanpa dengung yang panjang lah. Ya, itu maksud dia. Sama ada dia dalam keadaan nun yang bertanda sukun ataupun pada huruf yang berbaris tanwin. Ya, baris tanwin ni kalau kita perhatikan dia dalam keadaan selari. Ya, dan huruf-huruf izhar halqi ni ada 6 ya, fa, ghain, ha, ain, ha dan hamzah. Ini huruf-huruf izhar halqi. Apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ni ya, dia nun itu dibaca dengan jelas pada dengungnya, jangan dipanjangkan. Dan untuk mengenali hukum izhar halqi, di atas nun sakinah ada tanda sukun, pada tanwin pula berbaris selari. Ya, sama ada baris atas atau baris bawah. Untuk baris dhammah dia dalam keadaan 69. Ya, ini matan ni bagi kita ni. Ini contoh izhar halqi kalau kita perhatikan nun bertanda sukun, pada tanwin berbaris selari, pada baris dhammah tu berbentuk 69 ya, alimun tu.
Ini semua hukum izhar halqi. Ini contoh-contoh di dalam kalimat ataupun dalam ayat. Kita ini dah biasa ya. Ini semua pada contoh huruf ghain, huruf ha. Semua ini pada nun yang bertanda sukun tu naklah dibaca tanpa dengung ya. Yanhitun wa man haulaha. Jangan lama sangat pegang ya. Alimun hakim. Ya, tak mau tangguh sangat macam tu. Alimun hakim. Terus begitu saja. Di sini ya, dalam matan nanti kita akan jumpa, berhati-hatilah kamu apabila menyebut pada an'am, dolalna, kata dia. Ya, supaya dijelaskan pada huruf yang bertanda sukun tu. An'amta, ini dalam Fatihah kita. Ya, hati-hati bila menyebut pada hukum izhar. Terutama dia kata dalam an'amta tu. Jangan dia baca an'am. Kita tak perasan kadang tu ya, bacaan gitu. Okey, seterusnya kita tengok dengan contoh pada huruf ha ya, pertemuan dengan huruf ha ini semua hukum izhar halqi. Baik. Kita pun dah faham tahap izhar juga seperti ikhfa tadi, dia ada tahap-tahap dia ya. Tahap ni dia berlaku berkaitan dengan kedudukan huruf-huruf ini dengan nun. Kalau kita perhatikan hamzah dan ha duduk di pangkal kerongkong mana paling jauh dengan nun. Ya. Di atas hamzah dan ha ni huruf ain dan ha, dia dekat sikit dengan nun lah. Nun di hujung lidah hujung langit-langit. Ya. Jadi yang terendah sekali pada huruf ghain dan kha. Ya. Tapi bila menyebut pada nun sakinah bertemu dengan hamzah dan ha taklah betul-betul jelas lah. Pasal dia sangat jauh. Ya. Pada ghain dan kha ni berhati-hati jangan ada unsur-unsur gabung. Baik, kenapa dibaca dengan jelas hukum izhar? Kerana berjauhan pada makhraj ya, antara nun dengan salah satu huruf izhar ni tadi. Kedudukannya ya. Okey, kemudian kita ada hukum izhar mutlak. Izhar mutlak ya. Ya, apabila nun sakinah bertemu dengan huruf-huruf idgham ya. Huruf idgham, salah satu daripada huruf idgham ada berapa? Ada 6 ya. Ya, ra, mim, lam, waw dan nun. Itu huruf idgham dalam hukum nun sakinah. Jadi bagi huruf waw dan ya, apabila pertemuan berlaku antara nun dengan ya atau nun dengan waw di dalam satu kalimah. Ya. Jadi tidak boleh digabungkan bacaan. Jadi hukum dia izhar, dibaca dengan jelas pada nun sakinah tu. Jangan dimasukkan dalam ya ataupun waw. Ini dinamakan izhar mutlak. Ya. Kenapa dilarang digabungkan? Dia akan berlaku orang kata perbezaan maksud kalimah tu. Ya, kita dah jelaskan sebelum ni. Jadi baca saya jelas sajalah. Bunyanun ad-dunya qinwanun sinwanun. Baca begitu jelas saja. Perempat kalimah ni ya. Okey. Ini kenapa dilarang kita gabungkan ya. Ini ada yang dah kita jelaskan sebelum ni, tak apa kita skip yang ni. Ya, ini contoh-contoh ayat dia yang kita baca dalam hukum izhar mutlak. Ini kita dah sebut juga ya, tak payah kita baca. Kemudian yang ini ya, saya nak ingatkan balik ya, izhar mutlak juga di sini dalam surah Yasin ya. Yasin bila dibaca bersekali dengan ayat yang kedua, hati-hati jangan digabungkan suara nun yang terdapat di dalam huruf sin tu ke dalam waw pada awal kalimah ayat yang kedua, wal Quran pada waw tu. Ya, Yasin wal Quran. Tak mau baca begitu ya. Jelaskan. Yasin wal Quranil Hakim. Jelas. Kalau nak disambung kan kadang-kadang kita ada satu masa ada majlis yang baca Yasin sampai 3 kali gitu ya. Kadang-kadang di situ mereka nak cepat, disambung kan ya. Yasin wal Quranil Hakim. Di sini satu kesalahan ya. Ada unsur-unsur suara nun sakinah di dalam sin tu digabungkan dengan waw. Ya, bacaan ini dilarang ya. Baik, seterusnya pada surah Al-Qalam juga ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Eloknya baca ayat-ayatan ya. Waqaf pada nun dulu baru diambil ayat seterusnya, jangan disambungkan.
Okey, begini juga pada nun bertemu dengan ra pada surah Al-Qiyamah di sini ada hukum saktah jangan digabungkan. Wa qila man raqa bacalah dengan saktah di situ ini baca-bacaan gharib kita akan ulang balik baca-bacaan gharib ni pada tajuk yang di ujung-ujung dalam kitab ni kita akan jumpa daripada bab yang ke-14 kita silap selepas tu kita ada berkongsi dalam tajuk idgham iaitu idgham ma'al gunah di mana idgham ma'al gunah ni berlaku apabila nun sakinah atau tanwin dia bertemu dengan salah satu huruf idgham iaitu ya mim waw dan nun ini 4 huruf idgham ma'al gunah di mana apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan nun, bertemu dengan mim, bertemu dengan waw atau bertemu dengan ya, hendaklah digabungkan huruf nun ataupun tanwin tu ke dalam salah satu huruf ni. Cuma di sini ada 2 jenis dengung pada idgham ma'al gunah. Satu idgham ma'al gunah kamil apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan nun ataupun mim. Gabungan tu berlaku dengan sempurna. Manakala nun sakinah atau tanwin bertemu dengan waw ataupun ya dinamakan idgham ma'al gunah naqis. Gabungannya tu samar-samar Maksud samar-samar di sini ada lagi suara nun sakinah di luar bacaan kita tu. Dengung nun tu masih ada. Itu yang dikatakan naqis. Miu mai dia tidak masuk keseluruhan nun sakinah ke dalam waw ataupun ya, masih meninggalkan sifat dengung dia di luar. Okey, satu lagi hukum idgham ialah idgham ma'al ini contoh dia idgham ma'al gunah kamil apabila nun sakinah bertemu dengan mim. Ini kerana tajanus pada sifat. Sifat nun, sifat mim semuanya sama. Maka sebab itulah dia digabungkan. Dan syarat yang pertama mesti ada dalam hukum idgham ini kalau masih ingat ialah soghir. Maksud soghir, huruf pertama sukun, huruf keduanya berbaris. Bermaksud nun sukun, mim berbaris. Itu maksudnya Sama juga dengan tanwin bertemu dengan mim. Tanwin, kita dah ingat beberapa kali dulu, di dalam tanwin tu ada suara nun sukun. Nun sukun itulah huruf yang pertama dan mim huruf yang kedua. Jadi kalau huruf pertama tu sukun, huruf keduanya berbaris, maka boleh digabungkan. Bisuratim digabungkan secara kamil, secara sempurna. Bermaksud di sini hilang suara nun semasa digabungkan ke dalam mim. Yang kita dengung tu adalah suara mim, Mim macam mana nak dapatkan gabungan yang sempurna? Dirapatkan dua bibir dengan sempurna, dan berserta dengung 2 harakat. Begitu juga nun sakinah bertemu dengan nun. Yang ni sebab dia tamasul. Tamasul, apa maksud tamasul? 2 huruf yang sama. Sama pada sifat, sama pada ma'raj. Iaitu nun bertemu dengan nun. Begitu juga tanwin bertemu dengan nun. Maka digabungkan. Itu contoh-contoh dia. Pada idgham ma'al nakis, ini dia apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan waw. Miu masih ada lagi unsur-unsur nun di luar, Waliyu kalau huruf yang bertanwin. Cuma bentuk bacaan sajalah, kita akan kemas kini semasa talaki nanti. Cuma saya nak ingatkan di sini pada hukum idgham ma'al nakis masih terdapat juga dengung yang tak cukup, tak cukup. Sekejap, dengung yang tak cukup 2 harakat. Kalau kita perhatikan dengung dia tu masih lagi orang kata nak kata 1 harakat lebih sikit lah. Kadang-kadang 1 harakat saja. Miwaliyu, dia bunyi begitu, dia tak cukup. Jadi sempurnakan dengung apabila nun sakinah ataupun tanwin ini bertemu dengan waw. Begitu juga apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan ya. Kerana bacaan kita orang sambil lalu saja. Mayyasha,
wujuhun yawma idzin na'imah. Dia baca begitu ya, tak cukup dia punya dengung dia. Jadi kalau boleh masa talaki nanti bagi nun sakinah bertemu dengan ya ataupun tanwin bertemu dengan ya, sempurnakan dengung dia 2 harakat. Man yasha wujuhun yawma idzin. Kita dia begitu. Okay, dalam bacaan dia kita dapatkanlah dengung yang sempurna. Yawma idzi yassaddaun ayyatiya yawm. Nampakkan 2 harakat dalam dengung tu. Ya? Itu sebab idgham. Bagi hukum idgham bila gunnah kamil, bermaksud dia digabungkan bila tanpa dengung. Bila gunnah kamil. Maka berlaku apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan ra ataupun lam. Jadi jangan didengungkan. Jadi di sini juga ada orang kata kemuskilan dalam bacaan kita ya. Apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan lam. Ada unsur-unsur dengung lagi ya. Sebenarnya unsur dengung ni dia dalam aliran kamil ya. Satu lagi torik yang ada dalam harf an-nasib. Tapi dalam Torik Satibi dia tidak didengungkan. Bacaan dia jelaskan saja. Masukkan nun terus ke dalam lam ataupun tanwin ke dalam lam tanpa dengung. Min ladunhu qayyiman liyunzira hasana. Ya, jangan dibaca min ladunhu qayyiman liyunzira hasana. Jadi masih ada lagi tertangguh suara tanwin atau suara nun tu pada lam tu. Sebenarnya dalam bacaan idgham bila gunnah kamil ni tidak ada lagi tangguhan di situ. Terus saja ambil lam ya. Nun tinggalkan nun tu. Mim masuk terus lam. Mil terus masuk aja. Milladun jangan dipegang lama sangat. Milladun begitu tak mau ya. Jadi hati-hati masa talaki nanti. Begitu juga apabila dia bertemu dengan ra ya. Mir min ada lagi suara nun di situ. Tak mau ya. Mir rabbih yang kita nak jaga sini takrir pada ra tu saja ya. Ghafurur rahim. Gitu bacaan dia. Jangan dibaca Ghafurur rahim. Ada unsur-unsur dengung lagi. Tak mau lagi lepas ni ya. Baik, ini sebab-sebab digabungkan inilah ya kalau kita perhatikan antara nun masuk ke mim tadi kerana sifat-sifat mereka sama semua. Manakala nun berjumpa dengan waw jumpa dengan ya ni kenapa idgham nakis ya? Kerana kaitan ya dengan waw tu kerana sifat ya dan waw sama. Manakala waw dengan mim pula kerana kedudukan makhraj mereka tu di bibir. Kemudian kedudukan mim dengan nun tadi itulah sama pada sifat. Maka pada nun jumpa mim digabungkan secara sempurna kerana cukup syarat. Manakala nun bertemu dengan waw dan atau bertemu dengan ya digabungkan secara sama-sama kerana syarat idgham tu tak cukup. Ya, tidak seperti nun dan mim ya, kerana kaitan mereka tu baru-baru macam saja orang kata ya, antara waw ya dengan nun tadi. Manakala apabila nun bertemu dengan lam atau dengan ra tadi sebabnya kerana berhampiran ya, taqarrub pada makhraj huruf. Ketiga-tiga huruf iaitu nun, lam dan ra duduk di hujung lidah ya, semua duduk di hujung lidah. Ada yang duduk di hujung tepi, ada yang duduk di hujung belakang ya, mana hampir sangatlah. Sebab itulah digabungkan. Okey, yang untuk hari ini yang kita bincangkan tadi pada hukum iqlab. Sedikit kita ambil. Ini matan dia ya. Wal qalbu indal ba bi gunnah. Dia kata dan qalb iaitu tukar nun sakinah atau tanwin kepada mim apabila bertemu ba serta gunnah. Itu penting ya. Gunnah tu penting sangat ya. Sempurnakan. Ya, iqlab huruf dia ba sahaja apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan ba. Itulah hukum iqlab. Satu huruf saja. Ini telah dah bincang tadi ya. Ia juga dikenali sebagai ikhfa majazi. Ya.
Jadi tanda-tanda dia kita tengok di atas huruf nun tu ada huruf mim kecil. Ataupun pada baris tanwin, dari atas ke bawah ke depan dia, sebelah baris tu dia letaknya huruf mim kecil juga. Ini hukum iklab, cara nak mengenal. Cara bacaan dia tadi, kita dah sebut, ya, disembunyikan suara mim secara sama-samaan beserta dengung dua harakat. Bagaimana nak mendapatkan suara mim yang disembunyikan tadi? Dirapatkan bibir dengan amat ringan. Ataupun dia direnggangkan sekadar boleh celus udara. Itulah ya. Bila kita membaca hukum iklab, hati-hati jangan ada unsur-unsur menggabungkan suara dengung tu ke dalam ba. Contoh, ambihum amburika sami'um basir mustahfim billail. Kalau kita tak tengok bibir dia pun ya, cara bunyi dengung dia tu pun kita tahu dia menggabungkan suara nun ke dalam ba. Kerana bunyi dengung tu sempurna. Sedangkan dengung ikhlab, bunyi dia tu sama-sama antara sampai tak sampai aja makhraj huruf mim tu. Itulah dengung ikhlab. Bihum burika sami'un basir mustaqfim billail. Cara mana nak kawal pada huruf iklab? Semasa kita mendengungkan huruf mim tu secara sama-sama, selesaikan dengung tu dua-dua harakat. Selepas tu baru beralih kepada makhraj ba. Mana ada dua pergerakan pada bibir kita. Satu, bibir tu tidak dirapatkan semasa mendengungkan mim yang sama-sama. Dah habis tu baru pergi dirapatkan bibir pula untuk huruf ba. Begitu kaedah dia. Nanti cuba biasakan masa talaki nanti, petang nanti insya-Allah bagi kelas junior kita. Ini sebab-sebab yang dibaca iklab kerana hubungan nun dengan mim dan hubungan ba dengan mim. Sebenarnya dalam hukum iklab, nun tidak ada apa kena-mengena dengan ba. Memang tak boleh nak digabungkan. Sepatutnya mereka ni dibaca dengan izhar. Tapi kerana kaitan ba dengan mim bersamaan pada tajanus pada makhraj, maka atas alasan itulah apabila nun bertemu dengan ba dibaca dengan iklab, disembunyikan ke arah huruf mim. Kerana alasan itu tadilah. Seterusnya kita tengok ini cara nak mengenal dia pada hukum ikhfa hakiki tadi. Yang ni ikhfa hakiki ada 15 huruf 5 daripada huruf istilah dan 10 daripadanya huruf-huruf istifal. Huruf-huruf istilah ni yang 5 ni tadi. Ini huruf-huruf istilah. Baki tu semua huruf-huruf istifal. Jadi dengung dia ada beza sedikit apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan ta ataupun ta jim di mana dengung dia ringan. Apabila dia bertemu dengan sod, dot, to, zo ataupun qaf, dengung dia tu ditebalkan. Itu beza dia. Ini matan dia, sebut matan sangkuk ikhfa. Dan ini pun kita sebut dinamakan ikhfa hakiki ni kerana disembunyikan suara nun atau tanwin dengan sebenar-benarnya. Berbanding dengan ikhfa majazi tadi, ikhfa iklab ataupun ikhfa syafawi yang akan kita belajar minggu depan. Jadi bila dikatakan disembunyikan ikhfa ni tidak adalah unsur-unsur gabung yang tu kena jaga. Ataupun unsur-unsur izhar. Izhar apa? Tanpa dengung kita baca hukum ikhfa ni tadi. Itu bacaan izhar lah tu. Kalau macam dia usik huruf di depan dia tu, ada unsur macam contoh dengan fa tadi, itu ada unsur-unsur idgham tak boleh juga. Cara bacaan dia tu dikawal lidah dengan kena jangan menyentuh gusi, dengungkan dulu dua harakat. Lepas tu baru dia bariskan huruf selepas dia. Contoh dengan fa tadi lah anfusahum. Jadi masing-masing boleh cuba detect bacaan kita ada tak unsur gabungan dengan fa dengan sin dan contohnya tadi dalam kitab disebut tadi tu. Perhatikan. Ini cara bacaan kita dah sebut. Ini matan ni penting Apa kata dia?
Wa ammal ikhfa'u fahalun baina al-izhari wal idghami qad rawaina, kata dia. Adapun bacaan ikhfa' itu adalah antara izhar dan idgham. Dia tidak kata jelas, tidak kata digabungkan. Jadi hati-hatilah bila nun sakinah atau tanwin tadi bertemu dengan fa contohnya. Jangan digabungkan. Dalam matan disebut dia antara baina, izhar tidak, idgham pun tidak. Ini tanda-tanda dia, kita dah tahu apabila nun tidak berbaris. Huruf selepasnya tidak bersabdu. Dia berbaris tetapi tidak bersabdu. Itu hukum izhar. Itu hukum ikhfa'. Nampak je tanwin, huruf tu bertanwin, selepas dia tu hurufnya tidak bersabdu. Dia ada baris tanpa sabdu. Itu ikhfa'. Banyak kita akan perhatikan di sini, tengok. Dan nun sakinah bertemu dengan ta, ta tu dia berbaris tanpa sabdu. Begitu juga pada contoh-contoh yang lain. Ini hukum ikhfa'. Cuma perbezaan sedikit dengan idgham ma'al ghunnah naqis. Nun sakinah atau tanwin bertemu dengan ya ataupun waw. Kalau kita perhatikan, ya dan waw, dia berbaris tanpa sabdu. Tapi bacaannya idgham. Kalau ikut faham di sini, apabila nun sakinah bertemu dengan huruf yang berbaris sahaja tanpa sabdu, itu ikhfa'. Cuma dengan waw dan ya saja kita bezakan pada dua huruf tu. Itu idgham ma'al ghunnah naqis. Satu lagi, apabila nun sakinah ataupun tanwin bertemu ra dan lam, ra dan lam itu berbaris dan bersabdu. Jadi antara lain sabdu memberi maksud gabung, Ini contoh-contoh ikhfa', dia kena jaga pada suara baris dhammah. Apabila dia bertemu dengan huruf-huruf ikhfa' tadilah, jangan dipanjangkan baris dhammah tu. Kemudian pada tanwin ataupun nun sakinah bertemu dengan isti'la, dengung dia tu ditebalkan, Fa iyyakum minkum mi'atun sabiru, sabiratu, pada tu di situ yang perlu ditebalkan, pada dengung antara tanwin dan shad ni tadi. Jadi satu lagi saya nak kongsi di sini, apabila dalam satu ayat, kalau kita perhatikan di sini ayat ni banyak hukum dengung, jadi pastikan dengung yang ada di dalam ayat ni hendaklah dibaca dengan dua harokat. Samakan semua, jangan ada yang tertinggal, kecuali kalau dia hukum izhar lah. Contoh di sini, kalau kita perhatikan nun sakinah bertemu dengan ya, nun sakinah bertemu dengan mim, mim sakinah bertemu dengan mim, tanwin bertemu dengan shad, tanwin bertemu dengan ya, ini semua ada hukum dengung yang dipanjangkan dua harokat. Selaraskan semua, jangan ada yang tertinggal. Contoh dia, sama ada dia hukum ikhfa' ke dia, hukum idgham ke dia, hukum iqlab ke dia, tak kisahlah, asal dengung mesti dua harokat. Contoh, fa iyyakum minkum mi'atun sabiratu yaghlibu mi'atayn. Jadi dengung-dengung selaraskan semua. Sambil kita menjaga hukum-hukum dia lah. Dengung ikhfa' lain bunyi dengung dia, dengung idgham lain, idgham pula yang kamil lain bunyi, idgham yang naqis lain pula bunyi dengung dia. Bezakan setiap dengung-dengung. Jadi sebab-sebab dibaca ikhfa' tadi inilah 4T ni tadi, dia tidak tabaud, mana tidak berjauhan, huruf-huruf yang 15 tadi kedudukannya dengan huruf nun tu tak adalah tersangat jauh nak kata nak dibaca dengan izhar. Nak kata rapat dengan nun pun tidak, ataupun nak kata sama lagi lah pula, yang sama dengan nun adalah nun tu sahaja, yang lain tu semua tak sama. Nak kata dia sejenis, sama ada sifat dia sama dengan nun ke pun tak ada juga, ataupun makhraj dia tu duduk hampir-hampir dengan nun punya makhraj pun tidak juga. Maka kerana 4 sebab inilah,
maka nun sakinah bertemu dengan 15 huruf ikhfa tadi dibaca dengan cara disembunyikan dengung dia. Tidak boleh dijelaskan, tidak boleh digabungkan. Ya, ini kedudukannya makhras kalau kita tahu ya, nun duduk di hujung lidah ni, sedangkan huruf-huruf ikhfa ni semua ya di sekitar lidah juga. Tapi ada duduk di pangkal lidah, ada duduk di tengah lidah, ada juga duduk di hujung lidah. Tapi tempat dia di belakang gigi kacip atas, ada yang duduk di belakang gigi kacip bawah, ada yang duduk di hujung gigi kacip atas. Jadi kedudukan ini tidak dikatakan bersamaan dengan nun atau berhampiran. Ya. Jadi sebab itulah pada hukum ikhfa ni, ya, nun itu disembunyikan beserta dengung 2 harakat. Cara rumusan ni kalau kita tengok sini ya, ini tak sebagai tanda untuk mengenali hukum ikhfa. Okay. Jadi secara kesimpulan ni kita lah dalam hukum nun sakinah dan tanwin ni ada 6 umum secara umum ya, iaitu izhar halqi, izhar mutlaq, idgham ma'al ghunnah, idgham bila ghunnah, ikhfa majazi ataupun iqlab, dan ikhfa hakiki. Ya, cara nak mengenal dalam hukum nun sakinah. Yang ni dalam kitab tu ada, boleh tengok balik ya. Kalau yang ada nota tu boleh jugalah sebagai rujukan. Ini cara bacaan dalam hukum nun ya, yang melibatkan hukum nun mesti ada dengung. Kecuali kalau dia bertanda sukun. Di sini ya, cara kita nak amalkan dalam bacaan, nampak saja nun yang bersabdu, itu penting. Pastikan dengung yang sempurna 2 harakat. Tolong jaga sikit pada nun yang bersabdu. Tak kiralah dia dalam hukum apa sekalipun ya, bila dia bersabdu, dengung yang sempurna. Begitu juga bila kita berjumpa nun yang tidak berbaris, berjumpa dengan huruf-huruf ikhfa tadi, juga didengungkan 2 harakat. Begitu juga kalau kita berjumpa baris yang ada huruf di samping dia ada huruf mim kecil, ya, itu hukum iqlab, maka dengungkan juga 2 harakat. Ya. Baik, ini pertemuan 2 sukun tadi yang seperti kata tadi ya, apabila kita bertemu dengan huruf yang bertanwin, selepas itu hamzah wasal, maka huruf yang bertanwin tadi tinggalkan 1 baris. Ya. Dan 1 baris lagi itu jadikan huruf nun yang berbaris kasrah. Asal dia qauman, jadikan dalam bacaan qaumanillah. Jangan dibaca qauman, ya, qauman, tak boleh juga ada dibaca begitu ya, atau qauman Allah. Salah bacaan begitu. Ya, mesti dibaca dengan hukum pertemuan 2 sukun ataupun iltiqa'is sakinain. Qaumanillah. Begitu juga ya kalau dalam huruf yang tanwin tu berbaris bawah ya, maka tinggalkan 1 baris, bi'ulami. Asal dia bi'ulamin ya. Jadi nun sukun tu ada dalam tanwin. Jadi dalam bacaan hukum iltiqa' sakinah ini dibaca dengan bi'ulamin ismuhu. Jadikan bacaan dia begitu. Tak boleh dibaca bi'ulamin ismuhu. Salah bacaan begitu. Itu juga ya, kazzabat. Ya, pada sini adul mursalin, juga salah bacaan begitu. Perlu dihuraikan pada tanwin ya, pada dal tu tinggalkan 1 ya, zul, dan 1 baris lagi dijadikan dia sebagai huruf nun yang berbaris kasrah. Maka dibaca dengan cara kazzabat adunil mursalin. Bacaan dia begitu. Ya, wallahu a'lam. Ya, jadi itu sedikit pengurusan kita pada nun sakinah dan tanwin ya, bagi bab yang kedua. Boleh? Izmin ya. InsyaAllah kita dah selesai dalam bab yang kedua, nun sakinah. Selepas ni nanti kita akan tengok pula dalam bab yang ketiga yang berkaitan dengan hukum mim ya, hukum mim. Hukum-hukum ni semua penting ya, dia dapat membantu bacaan kita dengan untuk menjadi lebih sempurna. Cuma cara nak kita meraihkan dalam bacaan lah, itu yang cukup penting tu ya. Boleh? Okey, kalau ada kemuskilan petang nanti ya, boleh kita kongsikan. Okey. Mana yang ada kelas petang ni, boleh join lah pukul 2 dengan pukul 5 nanti insyaAllah. Okay. Mudah-mudahan ya. Ingat,
ilmu milik Allah. Allah Ta'ala nak bagi pada kita tu antara cepat dan lambat saja. Cuma banyaknya kesabaran lah dalam menuntut ilmu ni. Dalam kitab Ta'lim Muta'lim pun dia ada sebut. Antara dia tu tuluz zaman. Perlukan masa yang panjang sikit Zul. Kota Rom pun tidak dibina dalam sehari semalam. Yaumi. Jadi kita faham itulah. Jadi buat ilmu untuk ilmu juga ni ambillah sikit masa untuk kita fahami. Bagaimana apa hukum tajwid ni berlaku. Cuma saya nak bagi orang kata key dia di sini. Dalam hukum nun sakinah, mim sakinah, lam sakinah, berlakunya hukum adalah berkaitan dengan makhraj dan sifat. Sama ada kedudukan makhraj dia tu jauh ke, dekat ke, hampir ke, atau sifat dia bersamaan ke, maka di situlah, sebab itulah maka berlakunya bacaan tadi. Sama ada nak dibaca gabung, nak dibaca dengan ikhfa, nak dibaca dengan jelas, kerana kedudukan itulah. Sama ada hubungan antara makhraj dengan makhraj atau sifat dengan sifat. Yang tu InsyaAllah bila kita dah habis, besok kita nampak. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan fahaman kita. Ikhlaskan niat kita. Kita nak cari ilmu ni untuk ibadat kita. Untuk kita baca Al-Quran dengan sempurna. Sebab orang tilil Quran tartila. Kita nak baca Al-Quran dengan tartil insya-Allah. Kita tangguh dulu pertemuan kita dengan doa, mudah-mudahan Allah Taala berkati majlis kita insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.